Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu mengenal di antara satu sama lain. Yang paling mulia di kalangan kamu, iaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan di Kuala Triang dalam siri ceramah saya turun ke Langkawi. Esok di Tibun Nabawi, malam esok tak mana aku pun tak tahu. Oh, Matayang. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan, jadual saya terlalu sibuk. Minggu ni di Langkawi, minggu depan saya berada di Uzbekistan, ceramah di Uzbekistan. Apa ingat apa? Minggu sebelum ni di Aceh, bumi Serambi Mekah. Rupanya tuan-tuan, bukan saja saya dikenali di Malaysia, rupanya di Aceh pun terkenal. Bila sampai di sana, ramai yang selfie dengan saya. Saya kata, kenal kah? Dia kata, kami tengok bapa ustaz dalam YouTube. Aku dah ingat YouTube nak tahu lah. Rupanya YouTube. YouTube, dia kata. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh bagi kuliah ceramah agama malam maghrib dan juga subuh di bumi Aceh yang penuh dengan keberkatan. Dan malam ni tuan-tuan, saya datang ke Kuala Triang. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita nak supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kita nak mati ataupun dalam keadaan husnul khatimah, mati baik? Maka kata ulama, kita kena ada 4 perkara. Pertama, kita kena cari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah ni tuan-tuan bukan mudah. Alhamdulillah yang ada di Kuala Triang, di Langkawi ni, kalau nak ikut malam ni, tuan-tuan tak main, betul tak? Sebab dekat sana tu, aku pergi tengok tadi, ada konsert apa dah. Kita nak buat ceramah, mereka pun nak buat konsert. Sebab apa? Supaya ada persaingan. Nak main ceramah ke, nak dengar konsert? Tapi Alhamdulillah, malam ni ramai anak-anak muda. Saya nak tanya sini, siapa yang umurnya 40 tahun ke bawah? Cuba angkat tangan tengok. 40 tahun, 40 tahun. Aku nampak apa angkat ya, dalam gelap aku nampak. Kasyaf. Oh, ramai. Siapa 40 tahun sampai 60 tahun? Seorang, dua, tiga. Tak ramai dah. 60? Tak ada, habis mati habis dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Saluran 1 tak ada dah. Boleh menang oh. Menang apa? Langkawi tobat tak menang. Majoriti punya teruk. Jadi Alhamdulillah anak muda malam ni boleh dapat. Tuan-tuan main pasal apa? Kerana hidayah Allah. Bukan tuan-tuan main nak dengar ceramah saya sangat, tapi Allah buka pintu hidayah, boleh main malam ni. Kalau nak ikut boleh pergi sana. Tapi Alhamdulillah hidayah Allah. Tuan-tuan tengok Firaun duduk dalam suasana Nabi Musa AS. Dia bela Nabi Musa. Nabi Musa tu bukan macam Ustaz Abdullah Khairi. Nabi Musa tu Nabi, tapi Tuhan tak buka hidayah kepada Firaun laknatullah. Walaupun Firaun ni tak pernah sakit, dia tak pernah demam tuan-tuan. Firaun tak pernah demam. Namanya Ramses kedua, Ramses Sani, tak pernah demam. Dan dia tak pernah digigit oleh nyamuk. Punya dahsyatnya. Kita demam selalu, tu pun berasa macam hebat sangat. Firaun tak pernah demam, tak pernah sakit. Dan tuan-tuan, Firaun dikatakan dia ni tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Ni kita ni, aku takkan ceramah menguap banyak dah.
Kira nak lena dah. Firaun tak pernah menguap. Punya dahsyatnya. Tetapi Tuhan tak buka hidayah kepada Firaun laknatullah. Walaupun dia duduk dalam suasana isteri dia beriman. Isteri Firaun nama apa? Nama baik? Asyah. Isteri Nabi nama apa? Aisyah. Jangan silap. Isteri Nabi ada berapa orang? Semua sekali 9 orang. Anak Nabi nama Fatimah. Kan dia disebut anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza kepala otak hang. Siti apa? Siti Aminah tu mak Nabi. Siti apa orang teriang? Oi, Siti apa? Siti Kasim. Oi, Siti Kasim tu lain. Siti Kasim tu ialah anak kepada Kasim Ahmad yang anti hadis tu. Tu anak dia. Siti apa? Siti apa? Siti Ruqayyah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tengok, walaupun Firaun duduk dalam suasana, tuan-tuan, bi'ah salihah lah. Sebab isteri dia Asiyah beriman kepada Allah. Tukang sikat dia Masyitah. Masyitah tu mustun, ambil daripada mustun, yakni sikat. Maka Masyitah ialah tukang sikat, beriman kepada Allah. Begitu juga anak angkatnya Nabi Musa AS beriman kepada Allah. Tetapi Firaun, tuan-tuan, tak dapat hidayah. Sebab tu alhamdulillah. Lagi apa? Tengok Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Bapa saudara Nabi. Tak nampak? Nampak dah. Orang segak tak nampak rugi. Nampak? Okey. Abu Talib, bapa saudara Nabi, duduk dalam suasana, tuan-tuan, hidayah Allah, tapi dia tak dapat. Walaupun tuan-tuan ketika Nabi di pulau, dia juga di pulau. Ketika Nabi, tuan-tuan, sujud di hadapan Kaabah, datang Abu Jahal, ambil tai unta, najis unta, letak atas kepala Nabi. Abu Talib, tuan-tuan, bila dia report, dia sedih, tuan-tuan. Dia sedih. Dia sokong Nabi, dia tolong Nabi, susah senang bersama Nabi, tapi Tuhan tak buka hidayah dia. Ketika di saat dia nak mati, tuan-tuan tengok dalam sejarah kata, Abu Talib di atas pembaringan, Nabi mai, tuan-tuan, duduk belah kanan. Abu Lahab, Abu Jahal, kan, Umayyah bin Khalaf duduk sebelah kiri Nabi. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah syahidtu. Katalah, wahai bapa saudaraku, la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Talib senyap. Tiba-tiba dibisik di telinga oleh Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Adik dia. Betul tak? Adik dia kata, wahai Abu Talib, nak tinggalkah ajaran nenek moyang kita lama dah? Kan? Nabi kata, ya ami, kata la ilaha illallah. Abu Lahab kata, ni dulu kini selamanya, dia kata. Hampa macam faham kan? Tiba-tiba terkeluar daripada mulut Abu Talib, aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut kekal, tuan-tuan, Allah ambil nyawa Abu Talib. Mati kufur. Dia susah senang bersama Nabi, mati tak dapat hidayah, kufur. Bila mati kufur, tuan-tuan, Nabi angkat tangan, ya Allah, tolonglah bapa saudaraku, susah senang bersama, ampun dosa dia. Tiba-tiba Allah hantarkan Jibril alaihissalam, duduk sebelah Nabi, membisikkan sesuatu. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Talib kamu ini, bapa saudara kamu ni susah senang bersama. Kamu minta ampun dosa, Allah tak ampun. Tetapi oleh kerana dia susah senang bersama kamu, maka Abu Talib ini akan diseksa di dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan tahu tak api neraka Jahannam ni macam mana? Dalam kitab kata neraka Jahannam ni duk atas sekali, yang bawah sekali nama Hawiyah. Atas ni siapa? Untuk orang Islam yang kufur perintah Allah, masa hidup tak semayang, masa hidup tak puasa, masa hidup tak tutup aurat, masa hidup derhaka kepada Allah, masuk neraka Jahannam. Orang Islam. Yang bawah sekali Hawiyah. Hawiyah untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, Abdullah bin Ubay. Jangan silap. Aku pun tak mau.
Ni bawah sekali. Ni neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan tengok dalam suratul Mulk. Allah kata apa? Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang masa hidup kafara, yakni engkar perintah Allah, tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, langgar perintah Allah, maka disediakan kepada dia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Macam mana masuk? Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk tu tuan-tuan bukan ditarik elok-elok. Iza ulqu, kita mengaji bahasa Arab, ulqu dilempar. Nak masuk dalam api neraka ni, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyadu minal ghaid. Terdengar tuan-tuan jeritan manusia. Ni kita nak masuk dalam api neraka ni, dengar jeritan manusia. Ya Allah, kami tak tahan dah, keluarkan kami. Ni kita nak kena masuk ni. Dia dengar tu, syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka ni. Blub 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 blub. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir terpecah disebab marah api neraka. Nak masuk ke? Ni, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka, siapakah malaikat yang jaga api neraka? Nama apa? Malik Zabaniah. Malik Zabaniah ni ketika nak dilempar tu, Malik Zabaniah tanya, alam ya'tikum nadhir? Kenapa? Pasal apa hampa masuk neraka? Tak adakah siapa-siapa masa hidup ni di dunia ni cerita kat hampa, bagi peringatan, bagi tausiah, bagi tazkirah, jangan masuk neraka? Ada tak? Di Kuala Teriang ada tak? Dia kata ada. Siapa? Ustaz Abdullah Khairi, ceramah terka-terka. Aku dengar 5 minit, aku start motor belah balik. Alam ya'tikum nadhir. Ada tak orang ceramah tu? Ada. Baru ni cerita tuan-tuan, di Masjid Kuala Teriang baca khutbah. Saya baca tadi tuan-tuan, saya kuatkan suara. Ada di kalangan muka macam jebon pun dah. Kita duduk atas, kita nampak mukong. Aku tahu tu mesti menyokong tegarnya. Muka macam jebon. Tapi kita buat tak tahu, buat tak tengok. Tengok dia cerah khutbah tak keluar. Oh, tuan-tuan bayang kalau duduk depan ni, kita buat gelak, dia buat tak tahu. Oh, tension tu tuan-tuan. Pegang telefon balik, mampus bang. Dia buat muka. Orang lain teriak. Aduh, tension tuan-tuan. Ada yang kita kata, ingat tempat berkat ialah rumah Allah. Ada di kalangan kita masih duduk di atas motor, masuk lah. Ada yang kalau cari ambil wuduk bro masuk tu tu bagus ha. Ada yang buat tak tahu atas motor. Ada. Tu memang nak mampus betul. Ni ada orang bagi peringatan, ada orang marah kita. Marah kita, tak suka kita. Itu tak apa lagi. Saya pernah baca khutbah di Pulau Pinang. Saya sebut tentang hukum Allah. Saya kata kita kena laksanakan hukum Allah. Hukum Allah ini hukum kita. Tiba-tiba dalam khutbah tu ada seorang tuan-tuan, dia angkat tangan. Ni ustaz, dalam khutbah tu tegur. Tadi okey lah, tak tegur. Dia tarik muka macam jebon lah. Kira okey lah. Ni tegur tu ustaz, ni saya nak tanya ustaz duk kata hukum Allah. Kapal sing pun tak suka. Ustaz nak kata apa? Masa tu kapal sing masih hidup. Saya kata, abang tegur saya dalam khutbah, abang dah lara, abang dah habis pahala Jumaat. Dia kata apa? Mampus pi? Tu dia. Orang utara ni mampus pi tu kira biasa. Kira paling lembut dia kita. Kita kalau mampus tu biasa. Betul tak? Kalau bangun pagi, Allah, letih nak mampus. Maksud dia letih tersangat-sangat. Kadang-kadang lapak, lapak nak mampus. Lapak pun nak mampus. Maksud dia lapak sungguh. Lepas tu lapak, ada tak makan ni kan? Makan. Sedap nak mampus. Maksud dia sedap sungguh tu. Lepas tu dah sedap kenyang nak mampus ya. Lepas tu mampus, tidur mampus. Orang utara ni tak, Allah, orang Kedah tambah Langkawi mampus semua. Satu lagi apa dia? Lagu mana? Ni kita ni nak buat lagu mana? Ni kalau dah jadi ni lagu mana? Ni lagu mana? Pernah ada seorang pengetua perempuan, kan, sekolah saya
Dia kalau mesyuarat, lagu mana? Ada seorang cikgu tu Johor, dia angkat tangan, Puan Hajar, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. Lagu mana? Satu lagi tahu tak orang Kedah dia kata buat apa? Tak tahu. Hampa tak percaya, pergi klinik. Sampai-sampai hampa buat macam ni. Lagi dia tanya, cik, awak duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni mai apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Duk buat apa? Tak tahu semua. Sebab tu orang Langkawi tak tahu apa. Sebab tu tuan-tuan, dia kata mampu kan? Saya kata, abang tegur saya, abang lara, tapi saya nak jawab dalam khutbah. Bila abang kata kapal sing pun tak suka. Saya kata kat dia, contoh, saya seorang postman, saya nak pergi hantar surat rumah Cina. Tiba-tiba sampai rumah Cina, ada seekor anjing menyalak. Postman terkejut, postman lari. Anjing ligan postman, gigit punggung postman. Itu biasa. Anjing menyalak, gigit punggung postman. Biasa dia. Ini luar biasa. Postman pergi rumah Cina. Ada seekor anjing. Anjing menyalak, postman menyalak. Anjing terkejut lari. Postman ligan anjing, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Saya kata kat dia, kalau orang bukan Islam menyalak hukum Allah, itu biasa kerana dia bukan Islam. Tetapi kita yang nama Abdullah, nama Muhammad menyalak hukum Allah, ini luar biasa. Tuan-tuan, kena jerekah, rupanya hidayah milik Allah bang. Kena jerekah, tiba-tiba dia tunduk kepala, muka tak senyum langsung. Saya kata, mampu hazal lagi. Rupanya yang tegur saya tu 3 line bro. Gangster, dia bawa 30 orang. Saya tuan-tuan semayang tak khusyuk bang. Memang cerita sungguh lah. Allahu Akbar, dia nampak penumbuk. Udah, dia nampak dah. Habis semayang doa, jawatan kuasa masjid belah habis tuan-tuan. Saya dalam hati, ya Allah, aku ni cerita tentang agamamu ya Allah. Ya Allah, aku bergantung denganmu ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunggu dengan 30 orang geng dia, daripada pintu masjid sampai pintu kereta saya. Saya jangan takut, saya kata Allah ada. Kalau mereka ada 30, maksud dia ada 60 tangan. Aku ada 2 orang jadilah. Yang lain tu mampu ya kan. Tak apa, jalan juga. Jalan-jalan hidayah Allah bang. Kakak, tiba-tiba dia pegang tangan saya, dia cium. Ustaz, dia peluk saya. Baru kami faham Ustaz, kalau orang bukan Islam tolak hukum Allah, itu biasalah Ustaz no. Ni kita orang Islam takkan nak tolak. Hukum ni hukum kita. Kami baru faham. Rupanya kena derekah baru faham. Oh pakak, terima kasih Ustaz. Salam saya. Sampai dekat pintu, saya pun jalan cepat, tak kira dah. Bala dah lepas. Dia buka-buka pintu, aku start belah terus. Nak balik belah kanan, kona belah kiri. Sebab apa? Terlupa jalan, macam tensionnya seronok. Sebab apa tuan-tuan? Hidayah Allah. Ni, bila kata ni alam ya'tikum nadhir, ada dah orang bagi peringatan? Ada. Ustaz Abdullah Khairi duk derekah orang. Ustaz Abdullah Khairi tuan-tuan duk marah-marah orang. Kadang-kadang dia derekah kalang nada slow. Rupanya nada derekah ini tuan-tuan, tak percaya pergi ke Al-Ustaz. Tuan-tuan cari seorang datuk kalau dia tengok malam ni. Dia ni tuan-tuan pakar perundangan di dalam firm industri. 2 hari lepas tuan-tuan, dia telefon saya. Assalamualaikum, ni saya datuk ni. Saya kata, datuk, ada apa? Saya nak jumpa Ustaz, boleh tak? Saya kata, ada apa? Nak jumpa Ustaz tak? Ui, berlagak pula nak jumpa aku, terkah pula. Nasib dua dalam telefon, 2 dekat aku bagilah. Boleh? Dia main tuan-tuan dengan kereta dia. Baru beli kereta seminggu. Kereta dia ada 14 biji. Dia main berhenti, tengok-tengok, dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa bunyi? Ustaz duduk mana ni? Saya tak duduk dalam pejabat. Ustaz keluar Ustaz. Saya pun keluar tuan-tuan. Dia turun kereta, dia main salam, dia peluk. Dia teriak. Saya kata, tu, siapa teriak terus ni? Ustaz, kerana YouTube yang saya buka ceramah Ustaz telah buka hati hidayah saya. Ustaz, saya ni kalau masuk perundangan mesti menang. Saya ego Ustaz. Ustaz, dia buka baju, tengok Ustaz ada lubang. Lubang ni pernah kena tembak. Sini ni dia tahu Ustaz, tengok tujuh ni calak semua ni. Maksud dia memang gangster dia.
Tuduh saya kata, Datuk. Ustaz jangan tanya Ustaz. Saya memang gangster Ustaz. Tapi Ustaz Alhamdulillah 100 hari dah Ustaz saya pakai kepiah. Ustaz Alhamdulillah Ustaz saya dah jadi manusia Ustaz. Rupanya dapat hidayah dengan rekah saya. Sebab tu kalau orang Langkawi tak dengar lagi, tak mau dapat hidayah, aku tak tahulah. Woi! Tu rekah tu. Tu dia pakcik belakang tu terkejut tu. Aku nampak atas ni. Tuan-tuan, kosong banyak lagi. Pakcik, mai duduk sini. Saya nak ceramah ni. Tak panjang kan, sampai pukul 12 lah. Tuan-tuan boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Aku pun tak larat. Kosong lagi sampai nak duduk. Jadi tuan-tuan yang dikasih, itu hidayah Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, apabila dikatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, ada orang ceramah, ada orang bagi tazkirah, ada orang bagi tausiah masa hidup hamba, cerita tentang neraka, alam ya'tikum nadhir. Mereka kata qalu bala qad ja'ana nazirun, ada orang bagi ceramah, bagi tazkirah, fakazzabna, tapi dia penipu. Nampak dalam Quran sebut ni, fakazzabna, penipu. Saya pernah tuan-tuan baca khutbah di Selangor. Di Selangor kebanyakan pegawai kerajaan. Depa mai tuan-tuan pukul 12.30 duduk tepi-tepi. Tu yang tepi-tepi tu pegawai kerajaan tu. Sebab takut nak masuk tuan-tuan. Duduk tepi-tepi tu cari tiang lena. Saya tengok, lena, tak apa. Nabi kan dia baca khutbah, ihmar ainahu, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Saya bukan merah mata, saya tinggikan suara. Lepas ittaqullah tu, saya tengok depa lena. Woi! Jangan tidur! Pakat buka mata. Ni khutbah apa tu tuan-tuan orang? Rupanya ada seorang pakcik, dia pencen. Tuan-tuan, dia duduk belakang duduk lena. Saya derka, woi! Jangan tidur! Dia terkejut. Dia bangun-bangun dengan mata merah duduk tidur. Dia tengok-tengok saya, dia tunjuk. Wajah. Lepas tu dia start kereta belah balik tu. Memang kuanjak dia bagi tu. Tapi nak abang kata, rupa-rupanya tuan-tuan, Tuhan buka pintu hidayah manusia dengan rekah. Tuhan buka pintu hidayah saya dengan ceramah. Sebab apa? Hidayah milik Allah. Ni, alam yat qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna, penipu. Kemudian disambung, ma nazzalallahu min syai'. Kami tak dengar ceramah malam ni, kami tak dengar tazkirah, kami tak dengar khutbah Jumaat. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Rumah kami lebih besar daripada penceramah. Rumah kami lebih hebat, isteri kami lebih cantik, harta kami lebih banyak daripada penceramah. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Anda nak takut apa? Itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang sangat besar. Tuan-tuan, itulah neraka jahanam. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dikenaki. Ayat itu turun. Kemudian oleh demikian kata Jibril, Abu Talib ni selalu tolong kamu, susah senang bersama, maka dia akan dimasuk neraka jahanam. Paling simple, seksa dia, dia ambil sebesar ibu jari kamu, bara api neraka jahanam. Lalu ini paling mudah, diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Bila letak, wahai Muhammad, ini paling mudah Muhammad. Bila diletak bawah tapak kaki Abu Talib, nascaya menggelegaklah akan otaknya. Tuan-tuan, mendidih otak Abu Talib. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Abu Talib pernah tolong Nabi. Tapi Tuhan tak bagi hidayah kat dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah pada malam ni, kita datang malam ni bukan kerana diri kita, tapi Allah buka pintu hidayah. Datang dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita dalam YouTube kan, tuan-tuan pernah tengok, lama dah, dalam 2006 dulu. Saya pernah ceramah di Senawang. Walaupun benda ni ulang, tapi benda ni macam Siti Nurhaliza. Kalau panggil, dia menyanyi lagu apa? Dia menyanyi lagu tu lah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan duk dengar juga, cindailah mana. Tu lah. Dia adalah menyanyi lagu lain. Suruh menyanyi lagu apa? Michael Jackson, dia tak menyanyi. Saya pun, benda ni baik, kita ulang. Contoh macam mana? Saya pernah di Senawang tuan-tuan, ceramah di satu premis kilang. Ceramah, ada seorang tuan-tuan, ni CEO. Tengok-tengok dia, tuan, ramainya pekerja. Aset tuan berapa? Dia kata, juta ustaz.
Orang utara. Duta tak? Buat tuan-tuan. Saya duk panggil dia Pak Long. Kalau tua sikit Pak Long. Ish. Kaya tuan tu. Berapa kali pergi Mekah dah. Dia tunduk kepala. Pak Long tak nak pergi lah. Hidayah tak dapat lagi ustaz. Saya kata, ini saya seru ni, hidayah ni. Seru tak sampai lagi. Saya kata, ni saya seru. Tak apa. Seru terhalang. Dia tak pernah pergi umrah. Punya kayanya. Saya kata, jomlah pergi umrah dengan saya. Dia kata, insyaAllah ustaz. Saya nak bertolak 2 minggu. Dia main dengan motor Harley Davidson. Main sampai-sampai dengan tangan berambu-rambu. Dengan topi Jerman tu. Belakang tu kepala tengkorak. Sampai-sampai tengok-tengok saya. Ustaz! Saya kata, Pak Long. Ustaz, dah sampai seru. Saya kata, sampai seru macam mana? Ustaz, hidayah dah buka pintu hati saya. Saya nak pergi umrah dengan ustaz. Saya kata, nak pergi betul ke? Pak Long, orang nak bertolak dah. Ni, pasport dah bagi, dah ambil apa visa, dah dapat tiket, semua dah tempah. Pak Long baru nak pergi. Hari itu kita habaq, tak mau pergi. Bukan tak mau pergi ustaz, tak dapat hidayah. Ni dah dapat dah ni. Saya nak pergi dengan ustaz. Saya kata, mana boleh. Orang dah clear dah. Ustaz tu, orang nak pergi dengan dia, tak mau bawa pula. Saya kata, okey, boleh. Kami pergi dulu, sampai di Madinah, pergi ke Jeddah. Pak Long ambil tiket. Saya ambil tiket. Naik daripada Kuala Lumpur, terus Jeddah. Pak Long siap pakai kain ihram. Dia tak buatlah macam mana pun. Yang penting boleh pergi. Akhirnya kami pergi di Madinah, tuan-tuan, pergi Jeddah. Dia naik tiket. Naik apa terbang? Daripada KLA, terus Jeddah. Pakai di KLA, kain ihram, niat di Qarnul Manazil. Dah siap. Sampai di Jeddah, saya pergi ambil. Naik bas, dia senyap ya. Sampai di hotel, saya kata jamaah, okey turun, jom kita nak masuk tawaf. Saya bagi tazkirah. Bagi tazkirah, saya kata jamaah kita nak masuk. Jangan ada sombong dalam hati. Kalau boleh, banyak astaghfirullahalazim. Jamaah yang lelaki tolong ittiba'. Ittiba' maksud dia buka belah kanan, tutup belah kiri. Tiba-tiba Pak Long tu main. Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya tak apa, saya buka pula. Dia buka, dia selak-selak. Dekat lengan dia ni ada tatu skorpion. Tatu kala jengking. Udah macam besar. Saya tahu Pak Long. Jangan tanya dia dah. Saya masa hidup, apa orang tak buat, saya buat ustaz. Saya banyak dosa ustaz. Dia mula. Dia kata macam tu. Saya kata pasal apa? Saya takut ustaz. Ni dengan dosa saya ni, takut lagi tak nampak Kaabah. Selagi takut sesat. Saya kata jangan susah hati. Kalau sesat, kita doa kepada Allah. InsyaAllah nampak Dia kata ustaz macam mana? Buka. Dia pun buka. Bila dia buka, dia berjalan. Semua pakat tengok. Gangster mana Saya nak tanyalah orang Kuala Teriang. Kita jahat-jahat, kita ada tatu tak? Tak ada. Kalau ada tatu, tuan-tuan, mandi wajib macam mana? Tak sah. Semayang macam mana? Bayang tengok. Ni, dia tatu ni. Ustaz, saya takut tak nampak ustaz. Tak apa. Buka. Dia buka, pakat tengok. Dia buat tak tahu. Sampai dekat tuan-tuan, pintu Masjid Haram. Saya kata jamaah, ikut saya. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir li zambi. Waftah li abwaab rahmatik. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai habis. Langkah kaki kanan. Kebanyakan yang pi tu tak pernah pi lagi. Bila saya kata langkah, semua pakai ikut. Tu senang. Bawa orang tak pernah pi senang. Bawa hak yang pi dah 2-3 kali. Kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Kita doa Jabal Uhud. Dia kata apa? Uhud apa? Kau geram tuan-tuan. Kita ini tak pernah pi senang. Kita bawa, okey. Langkah kaki kanan, dia berlangkah. Masuk. Tunduk kepala, semua tunduk. Ikut semua. Senang. Jadi dah masuk. Sampai depan Kaabah. Saya kata jamaah, duduk. Dia orang duduk, depa duduk. Duduk. Saya kata jamaah, angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long tadi dia takut. Dah angkat takut tak nampak. Dia pejam. Angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Dia angkat pelan-pelan. Angkat, buka mata. Ustaz nampak. Bila nampak ya ustaz, dia excited tuan-tuan. Tiba-tiba terkeluar daripada mulut dia. Ustaz, ampun dosa saya ustaz. Dia minta saya ampun dosa dia. Depan Kaabah. Saya kata, Pak Long, ni depan Kaabah ni, minta ampun dengan Allah. Lupa ustaz, lupa. Ya Allah, ampun dosaku. Dia teriak. Bila dia teriak, di Mekah, seorang teriak, semua teriak.
Semua teriak. Bila semua teriak, kata jamaah bangun. Jom kita tawaf. Saya pun pegang tangan. Ikut saya. Kerana saya mutawif. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, cari mutawif yang boleh terang kita. Bukakan hati kita. Tu penting mutawif. Ada orang pernah baru ni, seorang pakcik. Dia kata, jom pergi dengan saya. Dia kata, tak mau. Jom lah. Dia kata, nak pergi dengan tu apa, Andalusia. Saya kata, apa? Tu yang bawa bagui. Dia kata, yang bawa tu panggil apa? Mutawasitah. Saya kata, mutawasitah bukan najis pertengahan ke? Dia kata, panggil apa ustaz? Mutawif. Mutawif. Ada mutawasitah, tuan-tuan. Nasib mutawasitah kalau mural larah. Lagi teruk. Dia kata, jom ikut saya. Jadi senang, mutawif. Bila pegang tu, saya kata, jamaah, jangan pegang buku. Ini ikut saya. Ikut saya. Pertama, subhanallah. Jadi mereka pun pegang-pegang. Saya kata, subhanallah. Semua. Subhanallah. Subhanallah. Pak Long tadi, subhanallah. Subhanallah. Bangladesh berikut. Subhanallah. Subhanallah. Bangladesh. Di Pak Long tadi, subhanallah. Subhanallah. Pernah tuan-tuan 2 tahun lepas. Saya kata, jamaah ikut saya. Ada jamaah daripada Negeri Sembilan. Saya kata, yang suami jalan depan, yang isteri pegang belakang. Dia pun, kau pegang ikan den ni kuat-kuat. Jangan kau lepas, dia kata. Kalau lepas, susah den. Bini dah pegang. Pegang-pegang tawah, dia tarik. Subhanallah. Tarik, terluncur. Dia duk jalan lagi. Apa kau noise sejuk? Tak sejuk apa bawah apa. Tak ada orang. Orang Negeri Sembilan teruk dia. Ni saya kata jemaah, pegang. Subhanallah. Senang. Kadang-kadang tuan-tuan pergi sana, kita akan jumpa jamaah Turki. Jemaah Turki tuan-tuan tahu tak? Dia akan sebut apa? Allahu Akbar. Mereka tak boleh sebut Akbar. Kalau jumpa tu, bismillah ya Allahu Akbar. Kerana apa? Pengaruh Mustafa Kamal telah menukar bahasa Arab, bahasa Turki. Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan jumpa popok ni, ramai, mereka kan ramai Islam 250 juta. Jadi kalau jumpa mereka ramai, mereka akan bismillah ya Allahu Akbar. Mereka istilamu. Itu Turki lah. Kalau mereka talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mul la syarika lahu. Balik habis. Weh, apa jangan balik weh. Calo balik habis kan. Tu Turki lah. Kan? Saya kata bagi jemaah, jangan ikut Turki. Ikut saya. Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Yang kelima, la haula wala. Yang keenam, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Senang lah. Jadi senang. Kalau subhanallah, la ilaha illallah, berapa tu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 3 lah. Kalau kita baca buku, kan? Baca buku. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Mana Kaabah? Lah, Kaabah duduk belah ni. Baca buku duduk sana pula, tuan-tuan. Penting mutawif. Subhanallah. Pernah saya baca jemaah, ikut saya. Mereka ikut sungguh. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba jemaah Turki ramai. Mereka rempuh kami nak keluar. Saya bagi tahulah dalam bahasa Arab. Tarik. Tarik tu bagi jalan. Tarik. Tarik. Bagi jalan. Jamaah ingat zikir, pakai ikut. Tarik, 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 tarik. Mangkuk ayun dia. Habis-habis saya kata, pasal apa? Ikut. Ustaz suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Mana kami tahu? Kami ingat zikir, pakai zikir. Tarik, tarik, tarik. Teruk betul tuan-tuan. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kena tahu juga bahasa Arab ni. Dia tak? Dia antaranya tarik, maksud dia jalan. Tarik, bagi jalan. Kadang-kadang dia kata haram. Haram tu ialah haram orang perempuan semayang sebelah orang lelaki, putih saf. Jadi Arab kata haram, haram. Maksud dia semayang haram lah sebelah suami. Ni ada orang Malaysia tuan-tuan semayang sebelah suami dia. Di rumah kita semayang sebelah-sebelah ke? Kita semayang belakang orang perempuan.
Kan, ni duduk sebelah-sebelah. Arab kata, haram, haram. Pernah saya kena tegur. Bila tegur saya kata, pergi semayang sana. Abang takut hilang. Tak apa hilang apa kita ada telefon. Jadi saya pergi semayang lah belah lelaki, dia semayang belah perempuan. Saya marah isteri saya. Tuhan bayar cash. Ketika rokok, tak apa lagi. Sujud-sujud, ada tu Arab. Punya besar perempuan. Dia main semayang depan saya. Bila semayang saya sujud, dia angkat. Tak boleh. Angkat tak boleh. Hei, pasal apa buka-buka mata, gelap. Rupanya duduk dalam setong kain. Nasir tak tengok macam tu. Tidak, alhamdulillah, tuan-tuan. Padan muka saya. Tegur, marah isteri sangat, padan muka. Di sana, tuan-tuan, kita buat sesuatu, Tuhan bayar cash. Jadi saya nak habaq tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tawaf tu, sebab tu kita kena tahu sikit bahasa Arab. Di antaranya apa? Haram. Satu lagi dia kata haram. Haram itu ialah masjid haram. Kalau dia kata haramain, iaitu dua masjid haram. Masjid Nabi, masjid haram. Kalau dia kata haram ialah haramain, maksud dia pergi Masjid Aqsa, kedua masjid haram, iaitu masjid haram dengan masjid Madinah. Kalau Madinah dengan Madinah, dia kata Madinah dengan masjid haram. Dia kata haram, 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 haram. Haram, haram tu Madinah, Mekah. Kalau kadang-kadang Arab kata haram, haram, nak pergi Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Orang Melayu, haram Jeddah. Haram Jeddah tu ialah haram ke Jeddah. Jeddah tu ialah nenek perempuan. Jeddah. Sebab tu kita kena tahu bahasa Arab sikit. Sampai tak tahu langsung. Kadang-kadang dia kata apa? Dia kata bara, bara. Bara tu beredar. Kadang-kadang dia marah. Bara, bara. Kita tak faham. Dia kata itlaq bara. Itlaq bara tu boleh belah. Kadang-kadang orang perempuan tengah semayang, tengah jalan, usalli Allah, Arab tu bara. Dia buat tak tahu lagi. Itlaq bara, bara. Dia angkat takbir. Bara. Bara tu ialah beredar, bukan barwa. Bara tu beredar. Kadang-kadang kita tak faham, tuan-tuan. Kadang-kadang dia kata harami, harami. Harami tu penyeluk saku, perempuan. Penyeluk saku main nak seluk beg kita. Harami, harami, harami. Penyeluk saku. Sebab tu kena tahu sikit bahasa Arab. Kalau tak tahu, tuan-tuan hafal 3 ayat. Tak ada apa dah. Macam pak saudara saya, dia sesat, tuan-tuan. Dia sesat, dia cari tak tahu, pakai kain ihram, nak balik tak tahu, duit pun tak ada. Dia teringat Ustaz Abdullah Khairi kata kalau tak tahu cari polis. Arab fa tak boleh sebut. Kalau fa dia sebut ba. Jadi dia pun cari polis lah. Polis. Bulis. Dia sebut bulis. Kalau fa jadi ba. Kalau apa nama Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Nah tu beza dah. Dia tak disebut fa. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah. Tuan-tuan duk buat selalu. Pagi dengan petang, tuan-tuan. Jadi dia pergi bulis. Nak kata apa sesat ni? Bulis, bulis. Bulis tu duk tengok. Limadha ya ammi? Kenapa? Bulis. Ana. Sesat Arab kata apa tau? Ana sesatun. Polis tu madza tatakallam. Han cakap apa Ma'araf, aku tak tahu. La ana apa? Dia teringat Ustaz Abdullah Khairi kata kalau sesat 3 ayat. Dia pun ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu masya-Allah. Lepas tu dia tak berhenti. Dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dia kata tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Bulis. Dia tunjuk poket. Sadaqallahul azim. Tengok. Kalau sesat hafal 3 ayat ni. Garanti sesat terus, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, sebab tu kita ni kena tahu juga bahasa Arab. Habis tawaf tuan-tuan semua, habis tawaf, saya bawa tadi kepala gangster tadi, tuan-tuan, duduk depan makam Ibrahim. Saya kata okey jemaah, doa. Dia doa. Ustaz nak doa apa? Saya kata doa Arab tak tahu, Melayu pun tak tahu. Kata Pak Long ni tak pernah doa ke? Saya lepas sembahyang bangkit terus ya. Kata ni Pak Long ni Pak Wahab ke Pak apa ni? Pak Wahab tu binatang apa dia tahu Ustaz? Saya kata Pak Long ni sampai tak doa langsung. Takkan tak tahu doa Arab ke Melayu? Tak tahu. Tak apalah Pak Long macam ni. Pak Long doa lah apa pun, saya amin. Dia kata tak apa ke? Doa depan multazam ni, mustajab doa, belakang Ibrahim. Dia pun angkat, ya Allah. Dia doa.
Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku, ya Allah. Saya dengar, amin. Ya Allah, aku pernah buli orang ini, ampun dosaku. Saya, amin. Ya Allah, aku pernah buat jahat macam ni. Saya, dia punya dosa. Apa dia sebut tu tuan-tuan, tak mampu kita dengar. Memang jahat sungguh. Saya kata, Pak Long nampak tak multazam tu? Nampak? Jom kita pergi peluk. Jom. Pak Long tak boleh lagi, kita dalam ihram. Kalau peluk, minyak wangi, kena bayar dam. Kita pergi takrif dulu lah. Kita jom. Saya pun bawa dia. Pak Long, macam ni lah, kita minum ayat Zam-Zam. Ayat Zam-Zam ni khairul ma' fil ardi, ma'u Zam-Zam. Ayat yang paling hebat dalam bumi ni, muka bumi, ialah ayat Zam-Zam. Minum 5 syuribalah, seperti mana apa yang kita niat. Pak Long ambil, mari saya baca doa. Saya pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis apa semua? Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Saya pun tiup, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan, tuan-tuan. Suruh hamba minum sampai bila aku nak boleh minum. Dia pun minum, tuan-tuan. Kata, okey, jom kita pergi sa'i. Habis sa'i, tuan-tuan, dia buat mai kepala dia. Saya pun gunting. Ya Allah, ampunlah dosa Pak Long ni, ya Allah. Gugurkan dosanya seperti mana gugurnya rambutnya, ya Allah. Dia menangis. Kata Pak Long, okey, siapa yang jamaah nak ikut saya pergi peluk multazam, berdoa di situ, jom. Pak Long ni dia main seorang. Saya ustaz, dia ikut dulu. Dia pipi dulu. Saya kata, Pak Long, sabar Nu orang ramai nak masuk 3 orang ya. Nanti kalau tak boleh kita tunggu. InsyaAllah ustaz, insyaAllah. Di Mekah tuan-tuan kita boleh sebut insyaAllah. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Macam tuan-tuan lah duk tengok saya ni kan. Kita bukan tahu apa hati kita. Dia ni, insyaAllah ustaz. Rupanya dia dulu ni gangster. Allah memang ganahnya. Cengih nak mampu kalau nak tunggu orang lah. Saya kata, Pak Long sabar. InsyaAllah. Memanglah insyaAllah. Tapi hati siapa tahu? Macam saya pergi Mekah kan. Sebut ni Alhamdulillah. Tapi belilah jubah cantik. Buat dekat Pekan Rabu. Pipi di Mekah pakai jubah tu Arab. Kawan saya. Dia tengok-tengok. Ya akhi malabis jamil. Jubah cantiknya. Dalam hati saya. Awak tak cantik. 180. Dalam hati. Mulut tak sebut. Hati jahat, tuan-tuan. Awak tak cantik. 180. Saya bawa jamaah pergi Tanaim. Dia salah. Saya pakai jubah. Mereka pakai kain ihram. Sampai dekat Tanaim. Masuk tandai. Buka jubah. Nak pakai kain ihram. Sangkut pakai. Terus masuk dalam masjid. Masuk nak sembahyang. Sunat tahiyat. Usalli sunnatan. Jubah. Baru teringat. Tu kira ustaz tu. Tuan-tuan lagi teruk apa? Jubah. 180. Berhenti dulu tuan-tuan. Terus pergi cari. Berasa jubah tu mahal tuan-tuan. Hilang jubah. Terus masuk semayang sunat taubat terus tuan-tuan. Kerana apa? Di Mekah jangan. Tuhan bayar cash. Saya kata, Pak Long sabar InsyaAllah. Mulut InsyaAllah. Tapi hati siapa tahu? Ke dia saya bawa. Sabar Pak Long. InsyaAllah lah ustaz. Jangan susah hati. Bawa. Tengok-tengok. Arab penuh. Bangladesh pun ada. Saya kata, Pak Long sabar Tengok-tengok kami masuk. Peringkat kedua. Nak sampai dah. Sejam. Saya tengok ada seorang Arab. Ya akhi, khalas, a'tini, habis bagi saya. Dia ingat saya Arab. Arab tadi tengok-tengok Melayu. Lagi dia peluk. Pak Long tadi. Ustaz, bagi saya ustaz. Dia nak tumbuk Arab tu. Saya kata, Pak Long sabar. Lupa ustaz, astagfirullahalazim. Tu kira depan kamu. Gangster semua. Sabar Pak Long. Lagi dia keluar. 20 minit. Ya. Elok 20 minit, Arab tu keluar. Saya pegang Pak Long, saya tolak. Tolak. Dada dia kena Kaabah, pipi dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Angkat. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Dia teriak tuan-tuan. Bila dia teriak, tiba-tiba dia slow. Dia senyap. Saya bisik kat telinga, Pak Long doalah supaya Allah ampun dosa mak dan ayah kita. Dia pun, ya Allah, ampun dosa mak dan ayah aku ya Allah. Tiba-tiba dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, mintalah ampun dosa suami isteri kita, anak kita. Ya Allah, ampun dosa isteri aku, anak aku. Tiba-tiba dia senyap pula. Pak Long, doa murah rezeki. Lupa ustaz. Dia kata, ya Allah, murah rezekiku. Kemudian dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Dia pun, tak apa ustaz. Dia tarik. Saya tarik dah. Duduk dekat makam Ibrahim. Dia kesat air mata. Kata, Pak Long, macam mana rasa? Ustaz, saya umur 55 ustaz. Saya tak pernah menangis teriak ustaz. Pasal apa dada saya, pipi saya kena Kaabah, air mata saya keluar ustaz. Saya kata, ya beku menangislah. Fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir paksa. Allah padam api neraka Pak Long. Pak Long, Allah padam api neraka Pak Long.
Siapa angkat tangan, Alhamdulillah. Bukan saja Alhamdulillah abang, kakak. Dia balik-balik pusing 180 darjah. Pakai serban, balik pakai jubah. Saya pergi semayang tuan-tuan, jumpa dia depan mihrab masjid. Dia duduk sebelah saya. Saya tengok palung, balik umrah ni macam mana? Alhamdulillah ustaz, hidayah milik Allah. Tu yang saya ceramah, hidayah milik Allah. Saya kata hidayah macam mana? Dia selok lengan dia. Selok, tengok tatu ni tak ada dah. Rupanya dia buat apa tuan-tuan? Dia balik, dia niat nak buang tatu. Dia balik, dia pasang setrika. Dia pasang setrika tu dah panas tuan-tuan. Dia ambil setrika tu, dia letak. Dia letak tu, kemudian dia angkat. Tu keluar kulit ni. Merah menyala tuan-tuan. Ayam pisang ni nampak ni. Saya tengok palung. Dia sebut 2 kalimah. Saya menangis depan mihrab masjid. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat nanti ustaz. Tu namanya hidayah milik Allah bang. Sebab tu tuan-tuan, ingat, kita nak supaya husnul khatimah. Di antaranya minta hidayah Allah. Apa dia? Doa ni banyak-banyak. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta ni anak-anak kita ni supaya Allah kekal hidayah, diri kita kekal hidayah. Selalu tuan-tuan dapat hidayah Allah. Kerana hidayah Allah tuan-tuan, Allah akan kekalkan kita untuk mati husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Dan lagi yang kedua, selain daripada mati husnul khatimah, iaitu hidayah Allah, yang kedua cari keberkatan. Nak cari keberkatan, ialah rumah kita selalulah dibaca Quran. Rumah selalu baca Quran. Sebab Nabi kata, sesiapa yang rumahnya tidak dibaca Quran, rumahnya seperti mana kuburan, kubur. Jadikan rumah kita berkat, selalu baca Quran. Ni anak-anak kita, jadilah seorang hafal Quran. Ni anak kita, ni alhamdulillah sekolah ni, sekolah agama ni. Sekolah agama tuan-tuan rakyat. Bantuan daripada mana? Daripada tuan-tuan. Sebab tu malam ni nak cari keberkatan tuan-tuan. Apa kata? Saya dengan ini melancarkan kutipan derma untuk membantu sekolah menengah agama. Apa nama atas sekolah ni? Baqiyatus Salihah. Dalam memenuhi tuan-tuan tabung mereka bagi melaksanakan program-program yang mereka akan adakan pada setiap malam dan program yang seterusnya. Mari tuan-tuan, pada malam ini saya lancarkan kutipan derma untuk tabung pembangunan sekolah menengah agama Al-Baqiyatus Salihat di Kuala Triang ini. Mari sama-sama kita bagi derma kepada pemegang beg warna hijau dan biru sekolah. Mana dia? Mana dia kutip? Lah, tak ada. Dekat. Nak kena terekah ke? Woi! Tu. Okey. Main sini dulu. Saya pun nak bagi juga. Main atas. Kutip seorang-seorang. Ni ramai ni. Malam ni ramai insya-Allah. Lebih ramai daripada konsert yang ada. Depa habaq dengan saya nampak ni. Sana lebih kurang dalam 300 orang. Malam ni kita ramai ni dekat-dekat 1,000 lebih ni. Kalau seorang RM10 dapat RM10,000. Dekat-dekat adik masih adik. Pergi seorang-seorang. Hak mana tak bagi tu tunggu lama sikit. Dia mesti bagi punya tuan-tuan. Lah ikan termenung RM18 oi. Tu kira termenung. Kalau dia buka mata 26. Termenung 18. Buka mata 26. Kalau dia golek 36. Bagilah tuan berkat macam mana? Pernah saya ceramah tuan-tuan di Masjid An-Najah. An-Najah saya kata tuan-tuan nak cari keberkatan sedekah. Allah sebut dalam Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bandingan orang yang menafkah pada jalan Allah, bagi satu tuan-tuan tumbuh 7 cabang, kemudian setiap cabang 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan 700 jadi 1400. Saya kata bagilah. Tiba-tiba tuan-tuan ada seorang anak muda. Dia balik kerja kilang. Balik-balik tu dia seluk-seluk ada RM5. Dia pun nak bagi tak bagi, nak bagi sebab naik motor. Takut minyak tak ada. Dia kata, bagi ya. Bagi. Minyak tak ada. Tinggal spekok lah. Dia pun, pakcik. Bagi balik RM2 boleh. Minta balik RM2.
Pakcik tu kata tak pernah orang bagi sedekah minta balik. Minyak motor tak ada. Pakcik tu tak apalah, dia tak ambil RM2 bagi. Dia balik-balik dia telefon saya, Ustaz, saya tengah duk buh minyak kat Shell. Tengok, saya komen. Ada satu van, pakcik tu duk buka, tak boleh tayar spare. Tayar pancit. Saya pergi tolong buka, saya ambil tayar spare, ganti Ustaz. Tiba-tiba dia seluk poket pakcik tadi. Seluk bagi 300. Ustaz, silap Ustaz. RM5, minta balik RM2. Kalau tak minta, RM500 Ustaz. Dia kata. Sebab dia tuan-tuan, bagi-bagi malam ni. Adik, lah, siapa ni aku nak bagi ni? Ni mai depan aku ni. Apa orang kutip sikit sangat tu? Dalam punya derai. Woi, jalan slow sikit. Kau depan tak ada orang ni. Mai aku ni. Hang nak kenyai apa? Aku tombok bala ya. Mai aku ni. Mai jalan ke depan ni, depan nak bagi ni. Jangan jalan cepat sangat. Slow. Ni belah ni tak ada ni. Malam ni boleh dapat seorang RM10 tuan-tuan. Ikan termenung RM18 woi. Hampa bagi RM10. Alah, ikan termenung pun tak lepas. Mai adik, mai kita bagi seorang sikit insya-Allah. Semua pakat bagi biru. Biru orang tak mau dah tuan-tuan mai. Biru tuan-tuan tak percaya pergi kat Shell. Tuan-tuan bubuh RM1 minyak boleh lepas tak? Dia kata taklah lepas punya 1 liter RM2.27. Jadi maksud dia RM1 tak lepas bubuh minyak motor. Apa salahnya kita nak motor Allah Subhanahu Wa Taala nak pergi tu kenderaan akhirat esok? Bagilah banyak sikit. Adik masuk tengah adik, masuk tengah tu. Orang nak bagi banyak tu. Hang pergi seorang-seorang, masuk. Buat tak tahu langkah kepala orang. Dia nak bagi tu. Pergi ramai lagi nak ramai ni. Tu orang perempuan. Tak bawa duit. Gelang makcik, gelang. Saya pernah ceramah tuan-tuan di suatu tempat di Jitra. Tuan-tuan ni lah, alhamdulillah ada seorang makcik dia bagi gelang dia. Gelang dia tu 16,000. Kutipan malam tu 22,000 duit cash. Akhirnya campur dengan gelang dapat berapa? 16,000 campur 22 berapa? 38,000. Orang tak ramai tapi orang bagi menyumbang banyak. Orang Kuala Teriang bagilah tuan-tuan. Sekolah ni private punya. Dewan Bermuda punya. Gaji ustaz-ustaz saya ingat dalam 1,000 lebih ada, 800 pun ada. Nak makan apa tuan-tuan? Termenung RM18 oi. Tapi mereka boleh hidup tuan-tuan, boleh jaga anak tuan-tuan jadi manusia. Sebab apa? Sebab kita nak keberkatan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tak rugi. Bagi sikit tanda kita ingat nak mati. Bagi banyak tanda ada. Jalan masuk adik, jalan sekali lagi. Tu ada orang nak bagi lagi tu. Ni jalan sekali. Pergi. Hampa 2 orang duduk sekali. Siapa nak bagi ramai-ramai? Jalan jauh-jauh sikit. Tu ramai lagi nak bagi tu. Telefon, bos telefon. Bagi tuan-tuan tu. Apa kita nak bagi? Hampa tak kutip seorang-seorang. Nu belakang. Yang nak naik atas motor dah kutip dulu. Jangan bagi balik. Ni nampak dia panggil ni. Bubuh. InsyaAllah boleh dapat. 10,000 boleh dapat. 12,000 pun boleh. InsyaAllah dengan izin Allah. Sekolah saya macam ni lah. Baru ni buat selimut putih dapat 24,000. Makcik main daripada Jelutong 2 biji bas, depa saja 8,000. Makcik-makcik ni duit banyak sungguh tuan. Atau nak buat apa? Sebab tu tuan bagilah. Inilah keberkatan dalam diri kita. Kita cari berkat, kita derma pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, selain daripada tu, berkat lagi apa? Saya sebut masjid tadi. Masjid ni berkat. Sebab tu tuan-tuan Kuala Teriang, ini Allah kita buat ni sekolah agama ni berkat. Dan alhamdulillah ada masjid. Jalan sikit masjid. Tapi masjid kita berkat dah. Wahiya kharabum minal huda. Masjid kita jauh daripada petunjuk Allah. Petunjuk macam mana? Kuliah pun tak ada apa. Ni kawasan Langkawi kuliah banyak tak? Kuliah banyak, tapi ustaz-ustaz paslon. Ini kitab pada menyatakan babul haid. Cerita pasal haid. Yang duduk depan tu semua menopause semua dah. Ni kalau boleh ni panggil lah ustaz muda-muda sikit, boleh buka minda tu kan, bagi kuliah, bagi berapi-rapi sikit. Alhamdulillah Pulau Pinang je. Pulau Pinang tuan-tuan pergilah kuliah, ya Allah meriah setiap malam. Selangor dia masuk sikit dekat Sungai Petani cerai. Masuk al-ustaz, alhamdulillah saya pernah ceramah di Masjid Tanduk. Tuan-tuan kuliah maghrib, kita baca kitab Sakaratul Maut. Yang ada depan tu memang maut. Saya baca lah, tuan-tuan, ustaz slow sikit. Dia kata apa? Takut kami syahid. Lah, kita buat lawak gelak. Gelak macam bakal jenazah. Allah.
Saya pernah di session 24. Semua kan pegawai kerajaan pencen-pencen. Kuliah subuh saya buat lawak. Dia gelak. Saya kata, awak tak gelak? Ustaz, selalunya kami kan, bila kuliah maghrib, kuliah subuh, semua cerita mati. Mentang-mentang lah kami nak mati dah. Tapi ustaz main kuliah subuh, cerita gelak, seronok kami. Saya kata, gelak apa? Bunyi pun tak. Gelak dalam hati, ustaz. Gelak dalam hati. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ni Kedah, kalau macam ni Kuala Teriang boleh dengar ceramah ramai macam ni, tuan-tuan, Allah turun keberkatan. Keberkatan macam mana? Allah angkat bala umum. Tak ada berlaku kes curi, tak ada kes ragut, tak ada pecah rumah, tak ada kes liwat, tak ada kes zina. Allah angkat bala umum. Apabila ada keberkatan di tempat ini, sekolah agama, ada tempat ceramah, ada masjid penuh kuliah. Itu yang kita nak. Sebab tu masjid kita, tuan-tuan, alhamdulillah, saya tengok Kedah bagus. Saya pergi saya pergi Melaka. Melaka lagi bagus. Melaka kalau tuan-tuan masuk jamban depa bersih. Tengah berak ada pantun. Burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Bagus depa. Saya habaq kat masjid saya, tambah 2 lagi. Dia kata tambah apa? Saya pun buat. Burung merak ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam, siapa tak pam haram jadah. Dia berkata memang elok Ustaz. Betul, berak kadang tak pam. Sedangkan tu rumah kita. Kan rumah Allah tu rumah kita. Rumah kita tu bukan kita duduk pun. Mati esok bini kita tak duduk. Sebab kita abang-abang, hang duduk rumah aku elok-elok. Hang nikah lain, aku balik jadi hantu. Jadi bini pun tak berani duduk. Duduk ya kena pap. Tingkap. Hantu balik lah dia kata. Akhirnya bini kita duduk dengan anak kita. Duduk mana Pulau Pinang. Last kali tuan-tuan dah tak duduk. Anak kita kata, untuk dijual. Rumah kita untuk dijual. Saya nak tanya, ni, masjid, rumah Allah tu, ada tak orang buat masjid istiqamah apa? Istiqamah untuk dijual, ada tak? Tak ada, itulah rumah kita. Kadang-kadang ni rumah kita yang kita tak duduk tu untuk disewa. Homestay ada tak? Masjid Istiqamah homestay untuk disewa? Tak ada. Itu rumah kita. Sebab tu tuan-tuan, tempat yang berkat ni macam ni rumah Allah ni. Ni tempat pengajian yang disebut nama Allah. Inilah tempat berkat. Bagi elok. Kita buat kemudahan bagi elok. Alhamdulillah, saya cukup suka. Hijau, putih. Terbaik. Hampa buh biru taubat pun tak main dah. Hijau putih ni tuan-tuan, ingat ini siapa sumbang ni tuan-tuan? Betul tak? Inilah tempat berkat. Kita buat bagi elok. Ni masjid buat bagi elok. Buh kipas. Saya tengok bilik tuan-tuan penolong kanan, sedih tuan-tuan. Aircon pun penolong kanan pun duduk. Bagilah elok tuan-tuan. Malam ni sumbang RM1. Apa tambah lagi RM5 kan? Bagi penolong kanan. Dia nak ajak anak kita jadi manusia. Tuan-tuan, bagi elok penolong kanan tu tak tengok lagi penolong kiri. Penolong kiri pasang kipas macam tu. Ni kita lah sumbang berkat. Bagi elok, tandas bagi elok. Saya tak tengok lagi tandas sekolah ni macam mana? Tandas elok tak? Sekolah agama rakyat di Tawah. Saya pernah pergi satu sekolah tuan, agama rakyat Kedah. Masuk tuan-tuan, Allah tandas. Duduk. Tai nak keluar lah. Tengok selak tak ada pula dah. Allahu Akbar. Yang bawah nak keluar, nak kemut tak boleh dah tuan-tuan. Dia nak jatuh dah. Yang selak tak ada, kita selak tak ada je lah kali macam mana. Lain kali pegang pintu. Tengah duk pegang, ada orang masuk. Kita buat macam mana? Bila masuk dia naik, bila turun, bila duk naik turun. Tak jatuh tuan-tuan. Duduk lah kali attention tu macam mana nak buat tau. Tak dapat pegang dah. Duduk bucu ya. Jadi tahi pun terbalan. Lain kali ada timba buah ayak bagi penuh tolak dengan kaki Tandas sekolah macam tu, tolak dengan kaki. Tolak sekat pintu. Kita pun konsentrate. Penantian penuh penyiksaan. Duk menanti tuan-tuan nak keluar pula tu, ada hamba Allah masuk, tak sedang dia tolak pintu. Wah, kita Allah. Dia tengok, Ustaz. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Aku pegang tai lumuk muka dia aku.
tanya pula. Ni tandas rumah Allah, ni tandas sekolah. Tuan-tuan tengoklah kadang-kadang tuan-tuan, budak-budak nak berak pun tak ada. Kadang-kadang batang pek pun patah. Teruk sangat dah. Ini tempat berkat bagi elok. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kipas angin tengok. Kipas angin tuan-tuan tengoklah kelas-kelas ni. Siapa yang ada duit tuan-tuan, termenung RM18 oi. Kipas angin 100 ya, RM96. Kalau DK pasang kat budak-budak ni bagi elok. Depa nak mengaji tuan-tuan, depa boleh dapat agama ni berkat kita. Ni tempat-tempat ni bagi elok, alhamdulillah. Kalau boleh ni kita buat padang bagi elok ni, bubuh rumput bagi adalah, boleh main bola ke, futsal ke. Sebab ni tempat berkat. Rumah Allah tempat berkat. Lagi kita nak keberkatan pada Allah, cari tempat berkat. Budak-budak ngaji agama, alhamdulillah berkat. Ni saya nak tanya, siapa sini pelajar sekolah ni? Cuba angkat tangan tengok. Pelajar sekolah ni mai tak? Tu 1 2 3. Pergi mana habis oi? Mati habis apa? Depa pergi konsert bah. Tuan-tuan mai depa belah pergi lain. Ni budak-budak yang mengaji sekolah ni tuan-tuan, mana nak tahu esok depa jadi imam. Depa baca Quran, kita yang sumbang berkat. Sebab tu saya suka. Saya bukan Mahat Tafiz. Saya nak show lah. Tuan-tuan, cikgu-cikgu yang ada di sini, tolong bawa pelajar pergi tengok Mahat Tafiz saya. Mahat Tafiz saya ada kolam renang. Bukan saja ada kolam renang, ada chalet. Boleh duduk 300 orang. Bukan saja ada chalet, ada gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton. Bukan saja ada gelanggang badminton, ada gelanggang futsal. Ni sintetiknya, kapet. Bukan saja ada futsal, ada kafe. Jadi depa mai, kita boleh jamu, boleh lawan badminton dengan kami. Baru ni pelajar hafal Quran. Mereka saja bukan hafal Quran, mereka juga tuan-tuan wajib main sukan. Ada tempat memanah, archery, ada berkuda. Baru ni dia ubah menang tuan-tuan, pertandingan bola sepak. Futsal bawah 15 tahun, Johan tuan-tuan. Kita hantar baru ni peringkat kebangsaan, main badminton, bergu, Johan kebangsaan. Hafal Quran, pakai baju Mahat Tafiz Syafi'i. Dia tengok apa Mahat Tafiz, tengok lawan jumping smash macam Ling Chong Wei. Alhamdulillah. Ni bawa pergi tengok tuan-tuan. Minggu depan ni daripada Matin mai kemudian lawan archery, memanah. Kita ada tempat memanah pun cukup. Kita ada gelanggang futsal, kita ada gelanggang badminton. Tengok kita ada kolam renang. Tuan-tuan pergi boleh berenang, tapi dengan syaratnya kan, yang lelaki tutup aurat, yang perempuan pun sama, tutup aurat. Kita tutup bagi orang perempuan mandi. InsyaAllah ustaz akan tunggu. Sebab takut lemah. Siapa nak tengok tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni rumah Allah, cari keberkatan. Lagi apa? Dalam hidup kita nak mati husnul khatimah, kita cari keberkatan. Yang ketiga, cari mardatillah, keredaan Allah. Ni tuan-tuan datang ni bukan kerana Ustaz Abdullah Khairi, bukan kerana anak tuan-tuan sekolah ini, tapi carilah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari macam mana? Niat dalam hati, ya Allah, aku datang ni kerana-Mu ya Allah. Sebab tu kalau boleh sambil duduk dengar, hati tu main. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, alhamdulillah, zikrullah, main. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, kita akan dapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau boleh hati kita jangan lupa afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Orang buat kenduri kan? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan, buat tahlil, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha, kena sebut betul-betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu Pak Imam 20 Allah, kita buat la ilaha illallah, la illallah. Pak Imam 40 Allah, kita lah kali dengar macam itik ansar. Sebab tu sebut elok la ilaha illallah. Macam astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang tuan-tuan, saya kena tegur baru ni, Mufti Kedah Datuk Badarudin tegur, la ilaha illallah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Dia wakaf situ, Mufti tegur, dia tak jangan wakaf sini, dia kata sambung, dia kata alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adakah kita la ilaha illa Allah? Ada tak? Tak ada. Sebab tu kita kena faham dan mengaji.
Hati main la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu kalau silap sebut bahasa Arab makna berbeza. Contohnya kalau kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak? Betul ya? Allah Maha Besar. Sebut elok, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap tak? Tengok tak apa azan. Kan? Azan bagi elok, sebut elok. Ni ada orang azan, Allahu akbaru, Allahu akbaru. Ambil ada ekor pula. Kalau akbaru maksud dia Allah genar raya. Jangan silap. Ada orang azan dia tambah alif istifham, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu maksud dia adakah Allah Maha Besar? Jangan silap. Macam baru ni di Aceh saya azan, saya dengar depa azan. Depa azan macam mana? Oi, suara orang Aceh memang sedap. Ekor sikit, ekor sikit. Dia azan macam mana? As-salatu khairum minan naum. Semayang itu lebih baik pada tidur. Tu bakal tidur habis. Saya kata, tu yang tinggal datang. Yang datang semua tua-tua. Yang muda-muda semuanya tidur. Kerana apa? Tidur habis. Lepas tu bapak, Pak Ustaz, macam mana mau azan? Saya kata azan macam ni. Nadanya rendah. Dia pun, oh ya kak. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kuat sikit. Ada seorang tu kata, Bapak Ustaz, kalau azan esok pagi macam ni, semua datang. Dengan kayu, dengan cangkul, dengan parang. Pak Bilal lari. Ada tamu juga. Kan? Ini yang datang tua-tua semua. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh try tu, Masjid Istiqamah. Esok, kalau tak mai juga azan macam tu, azan macam ni. Tarik nafas lah. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Tak mai juga. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Semua mai, tuan-tuan tengoklah. Dia buat mai kayu, dia buat mai cangkul. Tok Bilal mampus malam tu pagi tu. Tu cerita tuan. Sebab tu kita ni kena tahu tu azan yang betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar sebut betul. Sebab apa? Akbar isim tafdil. Allah Maha Besar, tak ada yang besar dah. Tapi ada di kalangan kita kabir besar. Kalau akbar tu sangat besar. Kita nak cari keridhaan Allah, tiba-tiba dengan azan Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kita masih duk basuh kereta lagi. Kereta besar bro. Sedangkan azan kata Allah Maha Besar, tak ada besar dah. Kita duk basuh bot. Bot besar. Ada di kalangan kita makcik, masa tu pergi pasar malam, Allah Maha Besar. Bawang besar sekilo. Bawang besar lebih besar daripada Allah Akbar. Bang, cari keridhaan Allah, cari Allahu Akbar. Sebab tu kalau boleh hati kita selalu main la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebab tu afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau tak boleh subhanallah. Ni tuan-tuan ni, hati tu kalau bangun nak pi nak semayang malas, makcik-makcik genggam tangan. Dalam kitab Tanbih Lughat Filin ada sebut, genggam ni kemudian sebut Allahu Akbar. Kuat oh. Try pagi esok, genggam tu Allahu Akbar. Suami terkejut. Hai, pasal apa? Nak kuat, nak bangun subuh. Suami kata subuh pala otak hang. Baru ke 2 pagi weh. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab apa? Ketika malaikat tanggung arash. Malaikat ni tanggung-tanggung, dia tak larat. Malaikat jumpa, ya Jibril, kami tak larat nak tanggung arash. Nak buat macam mana? Allah kata sebut subhanallah, jadi kuat. Tu malaikat sebut subhanallah, jadi kuat. Malaikat tuan-tuan akhirnya sebut subhanallah, subhanallah. Abang kalau bangun pagi tak larat, try pagi tu subhanallah, jangan pula subhanallah. Memang tak larat pun. Try subhanallah, jadi kuat. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Saya sebut dalam YouTube, alhamdulillah ni ketika roh Nabi Adam masuk, mata dia terbuka, tiba-tiba jantung dia bergerak. Macam lagu apa? Aman dah. Kan? Jantung bergerak. Bila jantung bergerak, Nabi Adam sebut alhamdulillah. Ketika mana? Ketika Nabi Adam bersin. Jantung bergerak. Hashim!
Tiba-tiba jantung tu berhenti. Jantung tu bergerak balik. Tum Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi Adam kata. Malaikat sambung, Subhanallah, Alhamdulillah. Sebab jantung tu bergerak. Cuba bayang kalau kita bersin. Hashim tak bergerak tu. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengah semayang kan, kita bersin tak batal semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hashim tak batal semayang. Ada tak bersin selain pada Hashim? Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Ada tak? Ada apa? Makcik Rokiah. Kalau bersin Makcik Rokiah, Pak Imam dengar gelak sampai habis, batal semayang. Sebab tu tuan-tuan, bila bersin Hashim, kita jawab Alhamdulillah. Orang jawab Yarhamkallah. Kita jawab pula Yahdina yahdikumullah. Jawab balik fa aslihu balahum. Kita jawab tak? Tengah semayang Allah Hashim, Alhamdulillah. Pak Imam jawab Yarhamkallah. Yahdina yahdikumullah. Pak Imam lupa. Badai semayang, tuan-tuan. Sebab tu Nabi bila dengar Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, malaikat sambung Subhanallah, Alhamdulillah. Kita main dalam hati Subhanallah, Alhamdulillah. Dan pernah berlaku tuan-tuan di sungai dekat Yanu, Sungai Limau, masa tu pihak raya. Saya bagi ceramah, ada seorang pakcik dengar punya bengang kat saya dalam surau sebelum solat Isya. Muka macam jebon. Saya cerita-cerita, dia marah saya. Akhirnya tuan-tuan, Tuhan bayar cash. Tengah semayang dia bersin. Tengah dia baca Fatihah, bismillah. Dacing. Keluar dacing tu pada muka. Penyokong tegar. Apa jangan marah, tuan-tuan. Sebab tu kita mula Subhanallah, Alhamdulillah. Yang kedua apa? La ilaha illallah. Ini tuan-tuan, ketika Nabi Idris, mereka buat patung. Bila mati tuan-tuan buat patung, mereka sembah. Nabi Adam, Idris, Nuh kata la ilaha illallah. Malaikat sambung Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, diganti dengan kibas. Kibas itu sebut Allahu Akbar. Malaikat sambung Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Nabi tanya, apa zikir kamu ya Jibril? Dan para malaikat. Maka Nabi Jibril tambah. Bila sebut macam tu, Nabi kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila sebut macam tu dalam hadis kursi kata apa? Sesiapa yang menyebut 5 zikir itu, 5 pohon surga. Sebab tu tuan-tuan, nak cari mardhatillah, hati tu bagi ada. La ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata. Sebutlah tuan-tuan. Kerana apa? Kita akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah carilah keikhlasan dalam hidup. Tuan-tuan datang malam ni kerana siapa? Kerana ikhlas hati, kerana Allah. Ikhlas hati. Bila ikhlas, kita akan dapat semua tadi. Sebab tu orang ikhlas tuan-tuan, isteri dia salihah. Orang yang ikhlas tuan-tuan, suami dia saleh. Saya nak tanya malam ni, siapa yang main dengan isteri dia? Cuba angkat tangan. Main dengan bini dia? Seorang. Lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 9 orang. Siapa main dengan suami dia, angkat tangan. Tak ada weh. Weh, abang main dengan bini mana abang? Bini nombor 2 abang. Bini tak angkat. Teruk je bini tuan-tuan. Sebab tu isteri yang salihah, dia main malam ni sama-sama. Bila isteri salihah, Alhamdulillah, isteri akan kejut kita sembahyang subuh. Saya nak tanya abang-abang yang kahwin, bila bangun subuh, kakak, abang, siapa bangun dulu? Isteri ke suami? Isteri. Siapa bangun dulu? Oh, isteri. Suami pula. Siapa bangun dulu? Suami ke isteri? Suami pula. Siapa yang bangun? Tak-tak dua-dua tak bangun. Kalau boleh, isteri bangun dulu. Kan? Isteri salihah, dia bangun dulu. Dia kejutkan kita. Bang, subuh bang. Kita pun buat tak tahu. Subuh bang! Tarikkan selimut. Dia kata, abang tidur, tarikkan selimut. Nabi kata, selimut kepada orang yang tidur tak bangun subuh, ni selimut ini macam kulit babi. Babi weh. Kalau khinzir tak apa lagi, babi bangun tu weh. Babi. Tapi kalau isteri tak salihah, siapa bangun? Suami bangun dulu. Kan isteri tidur. Yang bangun yang. Ada barang. Ni subuh ni nak habis pun. Dia tarik ke selimut. Yang tidur. Tidur ni ke selimut ni macam kulit babi. Dia kata apa? Babi pun babi lah.
Sebab isteri tak salihah, tuan-tuan. Sebab tu kita didik isteri kita dengan ikhlas. Macam mana anak-anak kita ni cari keikhlasan, macam mana didik dia jadi hamba Allah. Sebab apa? Saya cerita, anak saya ada, bukan cerita ni, tapi nak abang kata 6 orang. 6 hafal Quran. Rupanya tuan-tuan, bila kita didik ingat Allah, kita dalam ikhlas hidup kita, bagi duit semua, mereka hafal Quran, rupanya Allah bagi keberkatan. Allah bagi keberkatan, Allah bagi mardatillah, Allah bagi tuan-tuan hidayah kepada anak-anak ni. Anak dia 5 orang perempuan, 6 seorang lelaki. Alhamdulillah tuan-tuan, dapatlah 6. Bila dapat yang ke-6 lelaki tu, kelang pun tutup. Tapi pintu buka je lah, kelang tutup. Tutup kelang. Tapi Alhamdulillah lah, yang sulung 26, 25, 26 nak masuk. Alhamdulillah tuan-tuan, bila hafal Quran, tenang hati. Semua hafal Quran. Dan saya kata kat mereka, ni anak ni hamba anak ni, hampa hafal Quran, aku nak menantu aku hafal Quran. Kalau tak hafal, jangan nak main. Satu hari ada anak muda main jumpa saya. Ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa? Ustaz, saya berkenan dengan anak Ustaz. Saya kata, berkenan hak mana? Anak nombor 1. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Mai duduk. Dia duduk, saya pun Bismillahirrahmanirrahim, macam musabaqah. Soalan pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia pun sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua, kan, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sambung. Dia sambung juga. Soalan ketiga, Ar-Rahman. Sambung. Dia sambung. Saya tahu, okey, ambil anak saya. Minggu depan, wak mai mak ayah hang, mai berkira. Dia pun mai lah. Mak dia tanya, Ustaz ni kita nak kira macam mana? Saya tak kira macam mana? Kira Ustaz. Saya kata, mas kahwin sudah. Dah kira pakai kalkulator. Dia tak ada kira. Dia belanja. Saya kata, tak ada. Mas kahwin sudah. Belanja tak ada ke? Dah tanya sangat. Okey, wak mai Mercedes, helikopter, rumah banglo, hak mai semua. Saya kata, tak mau tanya Ustaz. Okey, cukup. Alhamdulillah. Kemudian anak nombor 2, mai anak muda juga. Ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa? Saya suka anak Ustaz. Yang mana satu? Nombor 2. Masuk. Apa ciri hang? Apa Quran? Dia kata. Duk. Soalan pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Aku apa tu ya? Aku ulang tu lah. Sambung. Dia sambung juga. Soalan kedua dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca. Suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Sebab saya bukan apa Quran. Saya kata, okey lah, ambil anak saya. Alhamdulillah. Ni anak saya yang ketiga. Siapa nak sambung? Offer. Saya baru ni ceramah dekat Pasir Gudang, Johor. Saya kata, siapa nak sambung? Ada seorang tu imam, baru mati bini, umur 63, gigi 1. Saya sambung. Saya kata, agak-agak patutlah pakcik. Hang sambung, aku nak panggil apa? Dah saya pun boleh juga. Dia kata. Itu tak mau, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, cari keikhlasan dalam hati. Didik anak jadi manusia. Bila jadi manusia, Alhamdulillah, berkat kita akan dapat. Macam itulah cikgu-cikgu yang ada ni. Saya nak ceritalah cikgu-cikgu. Didik anak murid, walaupun gaji kita 1,000, cari keikhlasan. InsyaAllah, anak murid kita jadi manusia. Saya cerita tuan-tuan, kan, ikhlas macam mana? Pernah tuan-tuan, satu ketika saya guru disiplin. Bila guru disiplin ni cengih ya, tu suara saya derah. Takkan guru disiplin, belajar, masuk kelas ya. Tak masuk pun tak apa. Pakai tak masuk sampai kesut lah. Ni tak ada lah. Woi, masuk! Garanti lompat pagar tak lepas ya. Saya guru disiplin. Satu hari tuan-tuan, ada seorang pelajar, dia naik asrama baru ni. Dia curi wiring atas tu. Dia tarik dia jual. Saya tahu lah, mesti lah budak jahat dia akan main pagi tu. Saya tengok dia main. Tengok tuan-tuan, tapak kaki di atas tu dia jatuh. Dia jatuh, tapak kaki dia pijak tu berdarah. Jadi atas darah tu dia pijak lah. Nampak kesan tuan-tuan, tapak kaki tu. Ada atas kasut dia. Saya tahu budak ni curi. Saya pun telefon bapak dia. Saya psikologi. Assalamualaikum makcik. Anak makcik nama ni ke? Ada apa Ustaz? Anak saya tak pergi sekolah ke? Tak. Saya nak tanya makcik ni. Makcik, anak makcik hari ni makan apa? Dia kata makan nasi lemak. Lauk apa? Lauk sotong. Okey. Sambal ke? Okey. Anak makcik pakai baju sekolah kan? Selok spender warna apa? Dia kata warna merah. Okey. Stokin putih, bawah tapak kaki hitam. Ustaz tanya pasal apa? Tak apa. Elok dia letak ya. Kita pergi lah.
Pelajar bangun. Yang perempuan masuk kelas. Yang lelaki, saya nak tanya, siapa curi wiring asrama baru? Siapa nak mengaku? Saya pergi kat budak tu. Hang curi kan? Mana hang curi? Ustaz duduk lah. Biasa. Hang jangan bohong. Aku tengok hang pun aku tahu. Aku boleh baca hati hang. Hari ni hang makan nasi lemak betul tak? Alah Ustaz kelentong. Dah hang makan nasi lemak dengan sambal sotong betul tak? Dia pun. Ada Ustaz kelentong. Kelentong apa? Aku tengok hang pun aku tahu. Sulak sependa hang warna merah betul tak? Dia pun. Betul ya? Hang pakai stukin tapak warna hitam betul tak? Tak betul ya Ustaz. Hang curi ke? Saya curi. Saya curi, saya bawa menampak. Pang! Penampak saya 20 kilo. Dia kena tang teng. Kena pang teng penin tu. Saya kata korang ngajak hang pergi curi, hang buat apa? Jual berapa? RM60. Harga RM60,000, dia jual RM60. Beli ais tu. Saya kata, tak apa, aku panggil Pak hang. Panggil, tak takut. Pak dia main-main. Pak pun gangster. Saya kata ni anak pakcik ni curi wiring wayar sekolah ni. Dia pergi jual kat Cina. Macam mana? Mampu dia kat dia. Ustaz nak buat apa buat. Saya pun tak tahu nak buat apa. Kita report polis boleh tak? Ustaz report polis. Polis main ambil anak ni masuk lokap. Akhirnya tuan-tuan, bila masuk lokap bicara-bicara, akhirnya masuk sekolah tunas bakti, sekolah jahat. Saya pun tak jumpa dia lah. Saya cikgu tuan-tuan, biasalah awal bulan naik motor, hujung bulan dapat gaji naik kereta ha. Awal bulan ni duit kat tawan ada, naik motor ha. Motor saya tuan-tuan, minyak ada tak ada, ni meter sama ha. Tak. Bubuh RM3 pi balik kena bubuh pula. Satu hari bubuh RM3, anak saya naik tak bubuh. Saya naik ha, naik. Dah lama dah peristiwa ni berlaku, 6 tahun dah. Dia dah bawa motor tu lah pi sekolah, pi balik mampus tengah jalan. Duk tahan, siapa tak berhenti. Tiba-tiba budak ni yang saya tampak ni, yang masuk sekolah tunas bakti tu, dia naik motor RAZ. Dia main-main, dia tengok saya tepi jalan, minyak habis. Dia main-main berhenti, saya tengok, ya Allah budak ni. Dia main, Ustaz, pasal apa? Budak jahat takkan dia cakap elok. Saya pun, kita nak minta tolong. Minyak habis. Oh, apa naik motor minyak habis? Tak tengok meter lah. Meter mampu Dia cakap, Ustaz boleh naik? Boleh ya. Ustaz naik dah tak? Budak jahat dia cakap macam tu. Saya naik tuan-tuan. Budak yang saya tampak yang jahat ni tuan-tuan, dia tolak motor saya sejauh 16 km dengan kaki kiri. Oh, saya tak lengah ke? Tak apa. Tengok depan tu. Kita pun naik tak berani tuan-tuan. Saya kira tolak masuk parit tu mampu. Kita elok sampai Petronas, dia tolak laju. Tolak kona masuk Petronas, dia belah tu. Saya tahu, tak apa Ustaz, jumpa lagi, bye-bye. Belah tu. Seminggu lepas tu saya jumpa pasal malam. Saya kata terima kasihlah tolak motor saya. Kata Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya kata terima kasih macam mana? Ustaz tampak saya masuk sekolah tunas bakti. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya dah jadi manusia. Saya kata manusia macam mana? Ustaz, bila saya dah masuk sekolah tunas bakti, Ustaz tampak saya. Ustaz, sekarang ni Ustaz, saya kerja dekat KL. Tuan-tuan tahu tak KL? Oi, orang Kuala Teriang. Saya mengajak di Seri Muda, tepi laut. Anak-anak ni bila kata KL, bukan Kuala Lumpur. Rupanya KL tu ke laut. Saya kerja dekat KL, rupanya ke laut. Tapi saya tak pernah tinggal solat atas paru Ustaz. Anak saya 2 orang Ustaz, semua hafal Quran macam anak Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz, saya dah jadi manusia Ustaz. Allahu Akbar. Kita mengajak dengan ikhlas, kita pukul budak ni dengan ikhlas, Tuhan buka pintu hidayah dia, alhamdulillah jadi manusia. Sebab tu cikgu-cikgu yang dikasihi dan dirahmati Allah, didik anak bangsa ini jadi manusia ikhlas hati. Walaupun dengan RM1,000, mana nak tahu dengan RM1,000 itu berkat tuan-tuan. Ni anak kita ni alhamdulillah ni yang ada ni. Mana nak tahu esok jadi Perdana Menteri Malaysia? Boleh adik? Kuala Teriang mau tak? Tak mau? Tak mau ketua pembangkang. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, wahai guru-guru ikhlas hati, saya nak bagi tahu lah, mak saya pernah satu hari tuan-tuan ni sakit lampu ni. Bila sakit lampu, saya kata mak pasal apa? Mak saya siam. Dia kata perut ni pasal apa tau.
Bila aku pegang dia lari kot ni. Angin kot. Mak saya bila cakap dia akan panjang belakang. Angin kot. Tahu pasal apa? Mat Arif Lin Sukun. Dia kata, mak bukan angin. Tak tahu sakit dah. Tahu aku tak tahan dah. Saya pun bawa mak saya 160, 170, 200 tuan-tuan. Sampai Sungai Petani. Sampai dekat metro. Tuan-tuan rupanya pakai ultrasound. Mak saya tuan-tuan ada ni, ketul besar ni. Ketul besar ni. Saya kata, doktor pasal apa? Mak kamu mungkin mengidap kanser. Teriak saya. Bila teriak tuan-tuan, ni doktor ni masa saya tunggu tu tuan-tuan, dia mai tu, ni, masa tu hari Ahad cuti. Resepsionis kata apa? Ni nurse tu, encik, if you want treatment, we have to call outsider doctor. Kalau nak buat treatment, panggil outsider doctor. Doktor luar. Kata tak apa, panggil lah. Kita bayar lah. Mai doktor Cina, Lim, Mr. Lim. Dia mai duduk tu, saya teriak. Ya Allah, dia teriak. Dia kata, encik, nama Cina. Encik, jangan toyak. Saya kata pasal apa? Encik, saya sudah tengok mak encik ada ketul besar ni. Mungkin kanser. Encik jangan susah hati, saya doktor. Saya boleh tengok saja. Tapi yang nak tolong mak encik, Tuhan Allah. Dia sebut Tuhan Allah. Saya kata, ya Allah, bagusnya. Encik jangan susah hati. Encik doa sama Tuhan Allah. Saya kata, ya Allah, aku ustaz lupa. Ya Allah, apa dosa aku, ya Allah, tolong mak aku. Betul lah, macam ni baru betul. Dia kata, memang kau ajak betul lah tuan-tuan. Doktor ni. Saya teringat balik, doktor ni bangsa Cina. Tapi dia boleh peringat kita ustaz lupa. Saya nak tanyalah, agak-agaklah doktor ni, siapa yang melahirkan dia seorang doktor? Siapa yang melahirkan dia jadi seorang doktor? Siapa? Orang Kuala Triang. Siapa oi? Mak kamu kah? Wahai adik-adik, kamu keluar-keluar, beranak-beranak, mak kamu ajak fizik, kimia, bio, sains, matematik, sejarah. Mak kamu kah yang melahirkan doktor, peguam, lawyer, cikgu dan sebagainya? Mak kita kah? Adik, sekolah ni, siapa adik? Guru. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, apa salahnya tuan-tuan sebut satu kalimah bila saya tanya, guru boleh tak? Boleh tak? Siapakah yang melahirkan seorang doktor bangsa Cina yang hebat tadi? Siapa? Guru ni. Guru sekolah ini tuan-tuan. Tapi ada di kalangan kita yang datang hari ini, tak pernah pun salam cikgu ucap terima kasih. Cikgu ustaz, terima kasihlah ajak anak saya. Derhakanya kita kepada guru ni tuan-tuan. Sebab itulah wahai tuan-tuan yang dikasihi ikhlas guru ini, bagilah kerjasama, ucap terima kasih. Cikgu, masih anak saya lah ni masuk universiti dah. Mai jumpa pun dah. Gaji mereka 1,000 ya oi. Tapi mereka dengan ikhlas tuan-tuan, melahirkan cendikawan Islam, melahirkan pejuang Islam. Dan saya yakin tuan-tuan, kalau ada ikhlas, kita harap guru akan penghujung hayatnya dengan husnul khatimah. Kita sebagai bapa juga mati dalam keadaan baik, anak-anak kita juga mati dalam keadaan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya setakat itulah saja ceramah saya. Hampir 1 jam setengah dah. Tak larat dah pun. Esok ada lagi, pagi esok ada lagi. Dan insya-Allah tuan-tuan, kutipan derma malam ni berapa? Mereka tak habaq kerana duit RM1 terlalu banyak. Jadi kira tak habis-habis tuan-tuan, RM1 banyak sangat. Jadi siapa yang nak bantu saya, sekolah saya bawa ada satu produk tapi mahal sikit lah. Siapa yang sakit lutut, sakit betis, sakit kepala, tuan-tuan boleh guna produk ini. Keluaran sekolah saya punya. Tapi harga dia mahal lah. Ada Sofa Gel Gold. Satu tu harga dia RM80. Tapi bagus untuk kesihatan tuan-tuan. Jangan makan. Hanya untuk luaran saja. Siapa yang sembahyang berdiri, kan? Dia sembahyang. Kemudian sekarang ni sembahyang duduk. Dia sapu, dia boleh berdiri. InsyaAllah nanti turun, terus masuk kubur. Ada melawak aja. Boleh dapat kat kereta tu tuan-tuan, kat tu. Kereta Mercedes tu, belakang. Satu tu harga dia RM80. Siapa nak bolehlah kan bantu sekolah saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Bye bye semua yang ada. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.